Tiga orang memberikan pressure kepada pemain kita ini menyebabkan kita sukar untuk bergerak bila masuk dalam kawasan mereka. Saya ingin membuat analisis awal lah tentang kesudahan perlawanan ini. Sekiranya kita terikat tanpa jaringan, kita merasakan satu kerugian sebenarnya. Ya, benar. Dalam perlawanan ini kalau kita tidak dapat tiga mata menentang pasukan Singapura sedangkan kita menguasai permainan. Sorakan semakin kuat kerana semakin ramai penonton datang ke Gelora Bung Karno di Senayan ini untuk menanti perlawanan yang kedua. Mereka memberikan sokongan kepada pasukan Indonesia sebenarnya. Oh, bahaya, pasukan Singapura. bahaya untuk pasukan kita. Dari Neil sebentar tadi yang melorongkan bola ke tengah. Cukup bahaya terangan itu tadi, tetapi mujurlah tiada diambil peluang tersebut oleh pemain-pemain Singapura. Mungkin terlalu cepat ataupun kuat bola itu berlalu dan menyebabkan semua pemain tidak dapat mengambil bola tersebut. Syahrul Azwari dibawa keluar oleh Ong Kim Swee untuk baki 10 minit yang terakhir. Penyerang tinggi lampai dari Terengganu, Izzat Faris Ramlan, dibawa masuk untuk tempoh yang cukup genting ketika ini kepada pasukan negara kita. Tapi tidak seharusnya kesilapan-kesilapan seperti itu berlaku yang dilakukan oleh pasukan negara. Di 10 minit terakhir inilah yang mustahaknya ialah kita punya tumpuan, Zainal. Kita tidak harus leka ataupun hilang tumpuan sama ada menyerang dan terutama sekali ketika bertahan. Kalau kita lihat tadi kesilapan yang kita lakukan tadi boleh mendatangkan padah kepada kita. Betul. Lebih-lebih lagi apabila hantaran lintang seperti itu dapat dilakukan dan hilang bola pula di kawasan midfield. Di kawasan sendiri, ya. Kalaulah Singapura itu memiliki ada memiliki penyerang yang kata orang tu sharpshooter, ya, bahaya sebenarnya untuk pasukan Malaysia. Izzat berjaya mendapatkan bola. Penguasaan semula kepada pasukan Malaysia. Ada 19 percubaan ke arah pintu gol yang sudah pun dilakukan, sama ada on ataupun off target. Tinggal percuma untuk kita, dan kita harap kita menggunakan Izzat Faris yang tinggi lampai untuk menghantar bola ke dalam kotak penalti pasukan Singapura. Afiq Yunus yang berpasangan dengan Safwan Baharudin. Fandi Osman akan mengambil sepakan ini. Tadinya dia tergelincir, hampir memberikan kedudukan yang bahaya kepada pasukan Malaysia. Cantik! Hampir-hampir saja Badrul Bakhtiar. Cubaan daripada ketua pasukan kita tadi. Follow up yang dilakukan oleh Badrul Bakhtiar. Kita tahu kemampuan sebenar Badrul dalam setiap game. Kita lihat dia berada di luar kotak penalti dan kemudiannya tanpa berfikir panjang. Ya, cantik tetapi terkeluar sedikit saja di tepi pintu gol pasukan Singapura. Dan semua cubaan-cubaan bahaya kita adalah semua daripada Badrul pada malam ini. Ya, sama ada dari free kick ataupun dari pergerakan tadi. Ahmad Fakri pula mengalami kekejangan otot dikala Malaysia sudah pun membuat 3 pertukaran. Dia masih lagi mendapat kepercayaan untuk beraksi dalam First 11 ini. Biarpun tak banyak sumbangan yang dia berikan kepada pasukan sepanjang permainan ini. Kita lihat di sini dia cuba untuk mencabar hantaran daripada Fandi Osman sebentar tadi. Mungkin disebabkan Ahmad Fakri begitu lama tidak beraksi, Zainal, yang menyebabkan beliau kekejangan otot. Kalau kita lihat di kancah bola sepak tempatan juga beliau agak hilang daripada permainan saingan, dan ini mungkin lagi menyukarkan beliau di peringkat antarabangsa ini. Upacara pembukaan tidak akan dilangsungkan di sini. Ianya akan dilangsungkan di Palembang. Bola sepak yang biasanya dimulakan lebih awal sebelum upacara pembukaan. Pemain Singapura juga ada mengalami kecederaan di sini. Singapura dan juga Malaysia juga telah membuat 3 pertukaran. Dan di minit-minit akhir ini mereka pasukan tidak mampu untuk
untuk kehilangan pemain. Safwan Baharudin yang mengalami kecederaan dalam perebutan bola di udara sebentar tadi. Ini insiden kita lihat Izak dan juga Fakri serta Safwan. Tiba-tiba saja dia sudah mengalami, kata orang tu, pening-pening lalat untuk mendapatkan rawatan Akibat daripada insiden tadi. Saya melihat bahawa kemasukan Izak ini amat penting dengan Malaysia. Kalau bolehlah banyak melakukan hantaran lintang, hantaran jauh, cuba mendapatkan beliau. Ya, benar, itu yang dilakukan oleh coach Ong Jin Sui untuk paruh masa kedua di 10 minit terakhir tadi, dengan memasukkan Izak Faris untuk menggunakan ketinggian beliau. Malangnya kita belum nampak lagi hasil yang kita inginkan. Kita ada 5 minit saja lagi, Zip, sebenarnya. Jadi, kalau kita ada pemain yang tinggi lampai, kita perlu menghantar bola daripada tepi, kiri dan kanan untuk beliau sebenarnya. Bahaya pula, Malaysia terpaksa bertahan. Satu lagi lorongan jauh. Tapi mudah untuk Khairul Fahmi Cekmat. Berehat sungguh dia di separuh masa yang kedua ini. Kalau ikutkan kepada sejarahnya, Malaysia perlawanan pembukaan kebiasaannya akan berjaya mendapat kemenangan sejak daripada tahun 2001 lah kalau diambil kira. Dalam pada itu, pemain-pemain negara di sini perlu berhati-hati, seperti Irfan Fazail sendiri tidak perlu terbabit dengan sebarang percakaran off-ball situation. Irfan, tackle yang agak keras. Pemain Malaysia tidak harusnya memulakan insiden seperti ini, Zainal, kerana kita telah mendapat tenangan percuma tadi. Nevin Nil Vanu dilayangkan kad kuning Kerana cuba melambat-lambatkan permainan dengan memegang bola tersebut, tidak memberi kepada pemain Malaysia. Dan kalau kita lihat, Zainal, kalau kita ingat sejak kebelakangan ini pasukan kita telah menjadi tumpuan pasukan-pasukan lain, dan seharusnya mereka juga melakukan homework bagaimana untuk mereka bermain dengan pasukan Malaysia. Itu yang kita lihat, mungkin agak sukar kita di perlawanan pertama ini. Di sinilah akan berlakunya hilang tumpuan ataupun hilang fokus di kalangan pemain, terutamanya pada minit-minit yang terakhir. Kekasaran pasti akan kerap berlaku sehingga menghilangkan tumpuan sebenar. Target sebenar mereka ada untuk mencarikan gol. Izak dipersalahkan. Pengadil juga, kata orang tu, tak lekang dengan tiupan whistle. Tak ada banyak advantage diberikan. 3 Lebih minit banyak hentian di separuh masa pertama ini berbanding di separuh masa kedua separuh masa ini. Kedua, lebih banyak hentian berbanding separuh masa pertama. Mungkin keputusan ini diperhatikan oleh pasukan Indonesia dan juga Thailand, di mana mereka juga saya rasa boleh mengambil keputusan ini sebagai untuk mencuri tumpuan dan memenangi perlawanan mereka menentang dengan Singapura nanti. Kalau kita lihat, Singapura bukanlah satu pasukan yang boleh mencabar pada saya untuk mendapat peringkat emas kalau kita lihat pada perlawanan pertama ini. Dalam pada itu, sepakan penjuru saat-saat terakhir dimiliki oleh Singapura selepas Badrul menampan percubaan yang dilakukan oleh Afiq Yunus. Ini keadaan yang bahaya. Ya, perlu berhati-hati kita. Di minit-minit terakhir, tendangan sudut yang dimiliki atau didapati oleh pihak lawan. Sepakan yang akan diambil oleh Syahdan Sulaiman, juga anggota pasukan skuad senior. Cantik dapat dikeluarkan oleh Izak sebenarnya. Wah, tak offside. Berjaya dikeluarkan buat seketika. Haris biasa, dan kemudiannya Muslim dengan tenang
kerana dia tahu kalau dia biarkan Kali lagi tendangan sudut kepada pasukan Singapura di minit-minit akhir permainan separuh masa kedua ini. jurulatih Singapura Pakovic mengharapkan sesuatu kerana diikutkan kepada advantage. Ramai juga pemain-pemain Indonesia yang tinggi lampai dalam kotak penalti berbanding dengan pemain-pemain Malaysia, kecuali kita harapkan Izak Faris akan dapat membantu dalam situasi seperti ini. Dikeluarkan oleh Muslim. Badrul. Sekali lagi tak offside. Syahdan di sebelah tepi. Dikeluarkan oleh Guru Sami. Malaysia bertahan habis-habisan pada saat-saat terakhir ini. Izak. Advantage diberikan. Tambahan 3 minit untuk permainan. Bola masih lagi dalam kawasan permainan. Izak Faris dikejar oleh Haris Harun. Bola sudah pun keluar. Gagal lagi kita untuk melakukan sesuatu daripada serangan balas itu tadi sudah ditekan hebat oleh pemain Singapura di 2 minit atau seminit terakhir tadi. Masih lagi kita mencari-cari peluang untuk menjadikan gol, tetapi kita ditekan oleh pemain-pemain Singapura. Tapi apapun saya melihat usaha yang dilakukan oleh Izak cukup kecewa Ong Kim Swee tadi. Saya tak tahu kecewa kata siapa. Bersungguh-sungguh Izak sebenarnya. Dia mungkin mengharapkan faul diberikan kepada pasukan Malaysia mungkin. 2 minit lagi tinggal dalam game ini. Ahmad Fakri Sarani. Kita dapat dengar sendiri teriakan yang lebih, kata orang tu, negatif diberikan kepada pasukan Malaysia sendiri. Inilah yang sentiasa berlaku. Fandi Osman di seberang sana. Guru Sami. Malaysia perlu berhati-hati. Cantik lorongan ini kepada pasukan Malaysia. Sayang sekali. Peluang Wan yang Zarul Nizam. Saya rasa beliau agak gopoh untuk menyudahkan pergerakan itu. Langsung tidak tepat untuk membuat tendangan. Saya nak pinjam perkataan anda tadi. Tujuan tendangan seperti itu. Tanpa tujuan. Kemungkinan tujuan. Apabila berada seorang defender di depan, beliau mungkin agak sukar beliau untuk melakukan sesuatu. Lantas beliau terus membuat first timer tadi. Fadlisas. Guru Sami pasti akan dilayangkan kad kuning. Pemain Malaysia yang kedua mendapat kad kuning. Apa perkembangan positif yang boleh diambil tentang game ini di kalangan pemain-pemain dan juga pasukan Malaysia sendiri, Jip? Saya rasa kita perlu memperbaiki permainan kita di perlawanan kedua nanti. Kemungkinan, walaupun kita tidak dapat 3 mata, sekurang-kurangnya mendapat 1 mata. Tetapi barang diingat, kita mempunyai lawan yang kuat lagi selepas ini. Thailand dan juga Indonesia, yang mana juga memerhatikan, mungkin mereka gembira dengan keputusan yang kita dapat. Dan pemain-pemain juga tidak harus kecewa tentang perlawanan ini, kerana ini hanyalah perlawanan yang pertama dan kita mengharapkan mereka memperbaiki permainan mereka di perlawanan kedua nanti. Dalam pada itu, ini mungkin peluang yang terakhir untuk Singapura. Ditanduk keluar oleh Muslim. Syahdan akan mengambil sepakan penjuru ini. 3 minit sudah pun tambahan tamat. Sudah pun berlalu. Dengan Singapura sepakan penjuru jauh, jaya dikeluarkan. Dan percubaan terus. Dan begitulah tamatnya. 0-0. Malaysia membuka tirai perlawanan bola sepak dengan keputusan seri tanpa jaringan menentang pasukan Singapura. Selepas ini Thailand yang akan kita tentang, iaitu pada hari Rabu nanti. Terima kasih, Rajit. Dengan ulasan perlawanan ini, kita harapkan bahawa kita akan pelajari dan juga kita akan perbaiki sesuatu menjelang perlawanan yang kedua nanti. Will be started on 1900 Jakarta time between Indonesia and Cambodia.